Dato' Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan Akta Rang Undang-Undang Umur Persaraan Minimum 2012 dan ahli-ahli yang berhormat daripada bahagian Kinabatangan, Kuala Langat, Kota Raja, Ledang, Ipoh Barat, Seremban, Kuala Lipis, Padang Terap, Tawau, Hulu Selangor, Tangga Batu, Bukit Mertajam, Silam, Tala Intan, Kuala Kedah, Sibu dan Kota Kinabalu telah mengambil bahagian di dalam perbahasan ini. Banyak yang perkara-perkara yang telah dibangkit. Saya akan menjelaskan isu-isu dan menjawabkan soalan-soalan asaskan kepada isu-isu yang telah dibangkit, kerana ada banyak ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu yang sama, dan ada isu-isu yang ada kaitan secara langsung dengan rang undang-undang ini, dan ada isu-isu yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan undang-undang ini. So saya akan memperbezakan dengan antara kedua-dua ini, dan saya akan menjawab isu-isu yang ada kait dengan rang undang-undang ini secara langsung dahulu sebelum saya menjawab isu-isu yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan rang undang-undang ini. Di permulaannya saya mau menegaskan bahawa rang undang-undang ini adalah hasil daripada perbincangan tripartite. Seperti yang telah diberitahu oleh ahli yang berhormat, bahawa perkara ini telah dibincang untuk satu jangka masa yang panjang, dan melalui perbincangan tripartite yang berterusan dan dengan mengambil kira pelbagai jenis pandangan yang berbeza, kerajaan telah bincang dan akhirnya telah memutuskan untuk mengubah rang undang-undang ini. So di dalam perbincangan ini kerajaan telah mengadakan perjumpaan dengan persatuan majikan seperti MEF, FMM, MICC, BAPAH dan sebagainya, kesatuan-kesatuan sekerja seperti MTUC, NUBE, QPEX dan sebagainya, dan agensi-agensi kerajaan seperti KWSP, SOKSO, EPU, Kementerian Kewangan dan sebagainya. Dan perbincangan pun telah diadakan di negeri Sabah dan Sarawak, dan kita pun telah mengadakan satu perjumpaan dengan Majlis Perundingan Pelajar-Pelajar Kebangsaan untuk mendedahkan kepada mereka tentang dasar isu ini supaya mereka pun tahu apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan. Oleh itu, rintihan dan tuduhan yang telah dibuat bahawa tidak ada bincangan yang mencukupi di dalam membuat keputusan menghasilkan undang-undang ini tak tepat. Walaupun di dalam perbincangan ini ada pandangan-pandangan yang berbeza, kerana di dalam satu sistem tripartisme memang di antara kumpulan pekerja dan kumpulan yang mewakilkan majikan, bukan pada semua masa mereka bersetuju dengan apa yang telah dikemukakan. Ada masa yang majikan setuju dan pekerja tak setuju. Ada masa di mana pekerja setuju dan majikan tersetuju. Oleh itu kerajaan sebagai pihak yang tengah di dalam hal ini kena mengambil kira pandangan-pandangan yang berbeza ini dan membuat keputusan yang sesuai, selaras dengan kehendak the greater community of the country. So itulah apa yang telah dibuat oleh kerajaan, bahawa dengan mengambil kira semua pandangan, membuat keputusan yang seboleh-bolehnya akan menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh pihak-pihak yang berbeza. Dan saya pun mengambil kesempatan pada awalnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewan Yang Mulia ini, kerana walaupun banyak yang ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas, tapi semua yang telah berbahas telah memberi sokongan yang padat kepada undang-undang ini, walaupun daripada pihak kerajaan atau daripada pihak pembangkang. Saya ucapkan terima kasih kerana ini adalah satu satu sikap yang baik, di mana undang-undang ini telah diterima sebagai satu perkara yang akan mendatangkan kebaikan kepada rakyat Malaysia, dan ini telah disetujui oleh semua pihak, termasuk pihak pembangkang, bahawa apa yang dibuat oleh pihak Kerajaan Barisan Nasional
ialah selaras dengan hasrat dan hadapan pekerja Malaysia dan telah menunaikan satu harapan mereka yang telah ada satu panjang masa. Ya, ya, terima kasih. Tadi dah cakap semua. Betul, terima kasih. Okey. No, ada dua hal mengenai consultation. Saya rasa kemungkinan tidak ada consultation dengan ahli parlimen itu saya rasa satu kelemahan. Tapi yang lebih mustahak yang saya bangkitkan adalah kenapa dengan kaki tangan kerajaan pada tahun 2001 mereka boleh diiktira, boleh diberi semua manfaat dan benefit dan sebagainya, tetapi perlukan lebih satu dekad baru pekerja Malaysia yang betul-betul yang kena pada pembangunan negara ini lebih dari 10 juta, lebih 10 tahun baru mereka boleh mendapat manfaat dengan rang undang-undang ini. Walhal sepatutnya pada 2001 kalau mereka boleh tarik persaraan boleh naikkan pada 2001, kenapa 10 tahun lepas tu baru satu fikiran yang baik untuk pekerja di negara ini. Okey, terima kasih. Dato' Yang Di-Pertua, kita kena sedar bahawa di sektor awam pada masa dahulu sampai masa sekarang sudah ada satu masa umur persaraan yang telah ditetapkan. Tetapi di dalam sektor swasta, seperti yang mungkin diketahui oleh ahli-ahli yang berhormat, tidak ada undang-undang yang telah menetapkan umur persaraan untuk sektor swasta. Oleh itu terpulang pada masa itu, terpulang kepada majikan dan pekerja untuk membuat satu keputusan tentang apa yang umur yang sesuai untuk seseorang pekerja di sektor swasta itu boleh bersara. Memang di dalam keadaan ini, pihak majikan dan pihak pekerja masa dahulu pun mempunyai pilihan untuk membenarkan seseorang pekerja ini kerja lebih daripada 55 tahun. Tidak halangan daripada sistem perundangan yang telah tersedia ada. So dengan mengambil, tetapi apa yang telah berlaku walaupun di dalam sistem perundangan tidak ada undang-undang yang menghalang seorang pekerja di peringkat swasta untuk kerja 56 tahun atau 57 tahun atau 58 tahun. Ada pekerja di swasta yang kerja sampai 60 tahun telah diterima oleh majikan kerana undang-undang tidak menghalang mereka. Tetapi apa sudah berlaku sebagai satu pengamalan pada keseluruhannya ialah sektor swasta telah menggunakan sektor awam sebagai satu panduan untuk memberi umur persaraan. Itu sebab mereka menggunakan 55 tahun. Tetapi saya setuju bahawa sektor swasta bila sektor awam membuat perubahan, sektor swasta tidak membuat perubahan selaras dengan perubahan yang telah berlaku di sektor awam. Itulah sebab kerajaan telah masuk di dalam hal ini. Walaupun pada awalnya ada pihak-pihak yang cakap bahawa umur persaraan mesti ditetapkan oleh pihak di antara pekerja dan majikan. Tak perlu kerajaan masuk ke dalam bidang ini dan mewujudkan satu undang-undang dan menetapkan ini manakala ini boleh ditetapkan secara perundingan di antara pihak pekerja dan pihak majikan. Tetapi ini tidak berjaya, yaitu di dalam usaha ini pihak pekerja dan pihak majikan tidak berjaya untuk menetapkan satu umur persaraan yang lebih tinggi, maka kerajaan tidak ada pilihan yang lain tetapi terpaksa masuk untuk menetapkan satu umur persaraan ini. Ya, Kuala Langat. Terima kasih. Terima kasih Menteri, Datuk Speaker. Seperti mana yang Ipoh Barat maklumkan tadi, isunya ialah kenapa begitu sedekat. Wahal pada waktu itu Yang Arif, Datuk Firdaus telah pun meletakkan satu garis panduan di sekitar 2001 yang telah pun revoke, yang telah dibuat awardnya oleh Tun Azlan Shah pada waktu itu, yang tidak ada agreement yang mengatakan 55 tahun itu bersara. Tetapi perayu menang atas dasar agreement itu tidak semestinya 55 tahun. Saya rasa waktu itu kalau dibuatkan panduan, maka di antara tahun 2001 sampai sekarang banyak manfaat yang didapati. Apa yang nak dijelaskan oleh Ipoh Barat ialah di waktu sedekat itu tidak keterbukaan oleh kementerian
dan mengusulkan rang undang-undang ini di waktu ini. Jadi bolehlah kita katakan bahawa satu kejayaan yang membuka tirai baru. Itu masuk Ipoh Barat. Tetapi yang persoal mengapa begitu lama? Lagi satu isu yang telah dibangkitkan ialah tentang kuasa menteri di bawah Seksyen 42. Saya menjelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa sebelum akta ini tiada ada undang-undang atau kuasa untuk kerajaan untuk menetapkan umur persaraan. Tidak. Di dalam akta kerja tidak ada sebut tentang umur persaraan. Oleh itu kita telah membuat keputusan bahawa kerajaan mesti mempunyai kuasa untuk menetapkan umur persaraan untuk pihak swasta. Itu yang telah dicapai melalui pengubalan dan pembentangan rang undang-undang ini pada hari ini, iaitu satu kuasa baru diberi kepada kerajaan, manakala melalui kekuasa ini kerajaan mempunyai kuasa untuk menetapkan umur persaraan minimum. Sekarang apa yang diperbincangkan ialah prosedur. Di dalam prosedur, walaupun di akta ini kita telah menetapkan 60 tahun, kita telah mengambil kira bahawa dengan lanjutan usia, mungkin pada masa yang akan datang mesti mungkin ada keadaan di mana 60 tahun mesti dinaik kepada 62 tahun. Apa yang paling di dalam sektor awam, sekarang bila kerajaan membuat keputusan untuk naik daripada 56 sampai 58 dan 58 sampai 60, keputusan dibuat oleh kerajaan. Kerajaan yang menetapkan umur persaraan untuk sektor awam sebagai majikan tanpa rujuk ke parlimen untuk mendapat kuasa parlimen untuk menetapkan satu masa. Sekarang kerajaan telah memberi kuasa yang sama kepada parlimen, akan memberi kuasa yang sama kepada kerajaan untuk membuat kerja yang sama sekarang untuk pihak swasta. Oleh itu bila keadaan berubah dan umur ini usia rakyat Malaysia naik, dan pada masa yang akan datang kalau 60 tahun itu tak mencukupi, mungkin akan dinaik ke 62 tahun. Kuasa yang sama seperti yang dibuat oleh sektor awam diberi kepada kerajaan melalui Menteri Sumber Manusia untuk membuat penetapan itu. Itulah pendirian kerajaan. Manakala mengapa walaupun sekarang kita telah mewujudkan satu kuasa melalui di akta. Lepas itu penetapan umur persaraan ini seperti apa yang dibuat oleh sektor awam, kerajaan mempunyai kuasa yang sama melalui menteri untuk menetapkan masa yang sama, tetapi ini tidak akan dibuat sewena-wenanya oleh menteri, mesti oleh satu institusi yang mempunyai wakil-wakil daripada tripartite melalui perbincangan-perbincangan yang mencukupi, dan selepas keputusan itu dibuat, diwartakan. Itulah keadaan pada masa sekarang. Tetapi di dalam perjalanan kita, kalau ada pandangan-pandangan bahawa perkara ini mesti dibawa kepada parlimen, perkara ini boleh dipandang pada masa yang akan datang. Saya nak beri contoh satu. Okay. Ketika kita nak menaikkan usia ataupun servis hakim-hakim, ia dibawa dalam dewan. Begitu juga dengan perwataan yang dibuat oleh menteri. Bila mana subcontractor labor kepada kontraktor labor itu dikuatkuasakan tapi menggunakan kuasa 2A. Seperti mana yang ada dalam peruntukan Akta Kerja 1955. Jadi isunya sekarang ialah kita tidak mahu berlakunya pertindihan yang tidak konsisten, dan pemain utama ahli parlimen itu tidak dimobiliskan. Itu yang kita takut, dan perinaian itu berbalik pada pekerja. Jadi garanti apakah yang membolehkan mengatakan bahawa warta itu tidak akan diselewengkan ataupun didiskriminasikan dalam pembentukan kuasa parlimen? Itu yang kita rasa takut, dan kita mahukan kekuatan keyakinan kepada dewan ini. Walaupun kuasa itu diberi,